السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن آخر الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, para followers page Akademi Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kepada kita dapat bertemu dalam sesi forum kita yang seterusnya, tuan-puan, yang dianjurkan oleh Akademi Sunnah yang bertajuk COVID ke Liang Lahat. COVID ke Liang Lahat. Tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, seperti mana iklan yang kita telah maklumkan kepada tuan-puan, pada malam ini kita telah menjemput dua ahli panel yang sangat istimewa yang mungkin kita katakan kali pertama bersama dengan kita dalam sesi forum bersama dengan Akademi Sunnah. Ahli panel kita yang pertama Al-Fadil Ustaz Ahmad Fauzan Ibn Yahya, hafizahullah ta'ala. Apa khabar Ustaz Ahmad Fauzan? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bersama dengan kita pada malam ini. Kemudian ahli panel kita yang kedua, tuan-tuan puan-puan, Al-Fadil Ustaz Reza Kamaruddin, hafizahullah ta'ala, yang merupakan antara petugas khas pengurus jenazah COVID-19, ya. Merupakan di antara yang kita katakan insan yang bertuah lah menguruskan jenazah COVID ni, tuan-tuan puan-puan. Apa khabar Ustaz Reza? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudi menerima jemputan kita dekat Akademi Sunnah. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, seperti mana format forum kita sebelum ni, tuan-puan, kita ada 2 round. Setiap satu persoalan kita akan tanyakan kepada kedua ahli panel kita. Dan setiap round tu, tuan-puan, kita seperti mana yang kita telah format yang sama forum-forum kita sebelum ni. Setiap round yang pertama dan kedua itu kita berikan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit kepada ahli panel kita untuk mengupas persoalan-persoalan yang kita tanyakan. Kemudian setelah 2 round, tuan-puan boleh tanya persoalan dekat ruang komen. Dan sementara kita melihat ataupun bersama-sama forum kita pada malam ni, mohon tuan-puan untuk sama-sama share ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, ke mana-mana, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan manfaat yang berterusan, manfaat yang tersebar ni, insya-Allah. Tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, seperti mana kita ketahui ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dalam suasana pandemik COVID-19, dan ia merupakan satu bentuk ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun ketahui, tuan-puan rahmati Allah, pada hari ini merupakan hari pertama PKP 3.0. Dan saya kira kalau tuan-puan kita pun melihat setiap hari kes-kes daripada meningkat sehingga hampir ke 10,000 kes setiap hari. Kemudian alhamdulillah semakin turun dan kita pun tak ketahui macam mana keadaan tersebut. Yang paling penting adalah, tuan-puan rahmati Allah, kita sebagai mukmin dan mukminah mengetahui ia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat dengan perkara ini, tuan-puan, saya ingin tarik perhatian tuan-puan kepada satu bentuk suasana ketika mana mula-mula Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19 ataupun PKP yang mula-mula sekali, tuan-puan rahmati Allah. Dan perkara itu yang kita nak tanyakan kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzan. Ustaz, mohon untuk Ustaz kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan macam mana untuk kita menghadapi ataupun sikap kita sebagai mukmin mukminah dalam menghadapi musibah COVID-19 sebagai satu bentuk refresh ataupun pembaharuan kepada apa yang telah berlaku sebelum ini. Silakan Ustaz, tafadhal. Jazakumullah khair kepada Ustaz pengurusi kita, Ustaz Sulaiman Nubar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi nikmat yang besar, iaitu nikmat kelapangan masa dan nikmat kesihatan. Nikmat kelapangan masa yang mana mungkin sebahagian daripada kita sedang sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain, ataupun mungkin dengan urusan akhirat juga, dan mungkin mereka tidak dapat bersama dengan kita. Dan nikmat yang paling besar semestinya nikmat kesihatan, yang mana saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabak yang melanda kita. Dan sebagaimana kita fikir setahun yang lepas, yang tak pernah kita imagine, tak pernah terlintas di fikiran kita untuk kita menghadapi suasana pandemik, kan, yang mungkin sebahagian manusia pernah melaluinya, pandemik yang 100 tahun lepas misalnya. Tapi kali ini ia singgah dalam diary hidup kita. Dalam diary hidup kita, dalam kehidupan kita, tidak pernah kita sangka, bagi saya yang mungkin yang hidup di dunia sekitar 40 tahun ni, tiba-tiba first time kita beraya dalam rumah bermula dalam tahun lepas. Maka ini sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang saya kira tak pernah terbayang bagi mereka yang hidup 100 tahun, bermula 100 tahun selepas yang pandemik yang sebelum ni lah. Dan seperti mana kita tahu, ujian ni merupakan sebahagian daripada sunnatullah. Dan kita diajar oleh Nabi SAW semestinya untuk menyebut dengan lafaz yang kita namakan ia sebagai al-istirja'. Umumnya tahu bahawa al-istirja' ini menyerahkan kembali urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermula daripada kita mengharungi pandemik 1.0, dan sebahagian daripada sahabat kita berakhir dengan diuji dengan kematian, kan. Ini merupakan sebahagian daripada apa yang kita kena lalui. Dan Allah telah sebut hal ini dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah telah mengabadikan, Allah telah remind kita, Allah telah put a great reminder pada kita bahawa kita semua ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bandingkan dengan apa yang telah dihadapi oleh saudara kita di Palestin misalnya, maka saya kira kita masih lagi termasuk dalam kelompok yang patut mensyukuri, masih lagi berbaki sisa-sisa nikmat Allah yang banyak, walaupun kita diuji dengan pandemik, walaupun kita diuji dengan perintah berkurung, so-called perintah berkurung, MCO, kita tak boleh ke sana ke sini, tapi still lagi kita punya ruang untuk keluar bersama keluarga, mungkin bersama isteri, ataupun mungkin dengan satu kereta kita ada limit, masih lagi diberi kelonggaran. Kalau kita compare to our Muslim dekat Palestin, kita boleh nampak bagaimana mereka ni sebenarnya sudah menghadapi kuarantin ini sudah lama. Bagaimana mereka diuji dengan yang seperti saya sebut dalam surah Al-Baqarah tadi, mana Allah uji bisyai'in minal khauf, ketakutan. Ketakutan ni satu benda yang kita mungkin tak akan mensyukuri nikmat keamanan itu selagi mana kita tidak diuji dengan ketakutan. Ketakutan ni banyaklah, mungkin orang yang berada di Palestin diuji dengan ketakutan perang, kan. Bila mana kita sebut tentang darurat, istihad darurat, keluar rumah akan kena tembak. So ini merupakan keamanan yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah hantarkan ketakutan. Sekarang kita diuji dengan al-khauf, diuji dengan ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Wal-ju', mungkin belum lagi, auzubillah, kita diuji dengan kelaparan. Saya rasa kalau kita nak kata kita kekurangan bekalan makanan, tapi
mungkin masih ada orang yang orang kata punya makanan untuk dimakan, dan bahkan ada NGO yang terlalu banyak di negara kita ini yang standby, yang ready untuk memberi makan kepada orang yang bila mana bila mana raise issue something yang seseorang ataupun individu, keluarga yang miskin, yang lapar, maka terus ada orang yang membantu. Kalau nak dibandingkan dengan Muslim di Palestin, di Syria dan sebagainya. Wanaqsim minal amwal, ini mungkin sebahagian yang kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Ini mungkin ramai yang terkesan dengan pandemik di Malaysia ini. Pun begitu, tidaklah ia seteruk yang kita lihat di negara-negara yang mungkin sampai muflis negara mereka. Negara kita masih lagi ada pemimpin yang mungkin membantu dengan semalam pengumuman yang diumumkan oleh PM, bagaimana kerajaan masih lagi mempunyai kemampuan untuk menolong kita yang mungkin dari sudut kekurangan atau kekangan financial problem ni. Wal anfus, begitu juga Allah sebut wal anfus, kita kehilangan jiwa, Allah uji dengan kehilangan jiwa. Dan COVID ini sesuai dengan tajuk COVID kalian lahat. Kita dapat lihat bagaimana COVID ini dah, orang kata kalau dulu orang kata main-main, flu sahaja kan. Tapi masuk dalam third round ni, ataupun mungkin third wave, ataupun orang kata fasa yang mungkin saya kira kita dah mula berhadapan dengan ujian yang Allah sebut. Allah tarik wal anfusi tadi. Allah uji dengan jiwa, Allah matikan orang-orang insan yang tersayang sekitar kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin saya secara peribadi mungkin tidak ada lagi yang Allah tarik jiwa mereka ataupun Allah mereka kembali ke rahmatullah, belum ada lagi, na'udzubillah. Tapi rakan-rakan, saudara mara, ataupun mungkin jiran tetangga, kita dah ada dan kita lihat sini di media-media. Ini merupakan, bukan, kita tak boleh lah nak ambil mudah, kita nak take it easy benda ni. Dia dah jadi macam satu tanggungjawab yang wajib bagi kita untuk memerangi, untuk berganding bahu untuk kita melawan pandemik ni, untuk kita nak remove wabak ni daripada negara kita. Dan Allah sambung wassamarat, tumbuh-tumbuhan. Ini mungkin di sebahagian tempat yang lain, tempat-tempat yang mungkin Allah uji dengan kekeringan, kemarau. Wabasyiris sabirin, dan Allah memberi berita bagi orang-orang yang sabar, berita gembira bagi mereka yang bersabar. Dan sabar ini mungkin sebahagian daripada kita mengatakan mudah untuk mengatakan sabar, tapi itulah yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Itulah yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman tentang keesaan, beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita percaya bahawa ini semuanya merupakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah sebut bagi mereka yang ditimpa musibah, maka hendaklah mereka mengembalikan urusan. Kita terima ini dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya mungkin ingin satu hadis yang mana kita boleh mengambil manfaat dan istifadah daripada hadis Nabi SAW. Hadis daripada riwayat Bukhari yang mana Nabi SAW, marran Nabi SAW, Nabi telah melalui satu kawasan yang mana ada imra'atin tabki, seorang wanita menangis. Dan Nabi kata ittaqillah wasbiri, Nabi kata takutlah Allah dan bersabarlah. Lalu wanita tu pun membalas dengan reaction yang agak agresif. Dia kata engkau cakap sedap lah kan, kau bukannya, kau tak kena pun musibah ni, tak kena, ia musibah aku. Walam ta'arifu, dia tak kenal pun siapa Nabi SAW. Wanita tu dia tak kenal Nabi SAW. Tapi Nabi tegurlah ittaqillah wasbiri, takutlah kamu pada Allah, kerana dia dah terlalu sedih dan meratapi kematian itu. Takutlah kamu pada Allah dan bersabarlah. Jadi lepas tu sampai berita kepada perempuan tu mengatakan bahawa yang tegur tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu terus dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, lam a'rif, aku ni tak kenal kamu ya Rasulullah. Aku tak tahu engkau ni adalah Rasulullah SAW. Lalu Nabi menyebut satu benda yang saya kira ia menjadi salah satu orang kata nasihat buat kita semua, ataupun
bagaimana sabar ini dinilai oleh Allah dan Rasul bila mana Nabi sebut innamas sabru inda as-sadamatil ula. Kata Nabi SAW dalam hadis ini menekankan sabar ini, yang dinamakan sabar ini, kita mungkin boleh kata sabar, tapi yang diterima, yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul bila mana Allah uji kita sesuatu, saat kita diuji oleh Allah, saat Allah tarik yang tadi yang kita cerita tentang ketakutan, kelaparan, kehilangan insan-insan tercinta. Jadi saat Allah uji kita situ, inda sadamatil ula, saat di mana Allah uji masa tu, dinamakan indas sadamah, ini adalah pukulan yang pertama. Maka sabar itu adalah saat masa mana engkau terima berita tu, di situlah engkau menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situlah kita menyebut kalimah tauhid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun dalam suasana yang diuji ini kita masih mampu untuk menyebut alhamdulillah ala kulli halin. Dan kita masih lagi mengucap memuji Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita ucap kalimah-kalimah yang memberi kekuatan kepada akidah kita bahawa semuanya yang melanda kita ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mungkin saya boleh tambah sedikit, bila kita cerita tentang musibah yang melanda kita ini, saya mungkin ingin berkongsi dengan penonton daripada Akademi Sunnah ini macam mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Asy-Syura bahawa tentang bagaimana Allah ni dia uji kita dengan musibah ni daripada apa, bima kasabat aidikum, daripada apa yang kamu lakukan. Kita kena cek balik, muhasabah balik diri kita. Kita tak boleh dengan terlalu meratapi apa yang kita hadapi sekarang, tapi kita kena cek. Kita kena cek sekeliling kita, kita kena cek suasana yang keadaan, kita letak dulu keluarga kita, baru kita pergi kepada masyarakat sekeliling. Bagaimana keadaan negara kita, ataupun bagaimana keadaan rumah kita. Jadi, saya anggap ujian ini adalah ujian untuk semua. Ujian untuk semua. Dan begitu juga dalam ayat lain Allah sebut, Zaharal fasad fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nas. Dan Allah uji benda ni, Allah zahirkan kecelakaan di muka bumi ini, di lautan, kerana apa yang telah dilakukan oleh manusia. Untuk mereka rasa apa yang telah mereka buat. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah bagi itu, la'allahum yarji'un. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa yang kata kita boleh ambil, kita cek balik, kita cuba koreksi balik diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Bila mana Allah uji kita dengan ujian-ujian sebegini, adakah kita ingin menyalahkan orang lain? Kalau tidak, masakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini. Dan saya suka juga mengambil satu ayat yang lain yang mana Allah sebut walaqad arsalna ila min qablik. Dan Allah uji dengan mengutus para rasul ni, Allah utus rasul untuk umat-umat. Dan Allah bagi utus rasul ni untuk umat-umat sebelum kamu ya Muhammad. Kemudian Allah bagi ujian bil ba'sa'i wad dharra, dan Allah bagi la'allahum yatadarra'un. Allah bagi al ba'sa wad dharra. Allah bagi orang kata kemelaratan dan kesengsaraan. Kata Imam At-Tabari dalam menjelaskan al ba'sa wad dharra. At-Tabari mengatakan al ba'sa itu adalah kesempitan hidup. Ada kesusahan hidup. Allah uji dengan dia tak cukup, dia rasa resah. Diuji dengan bermacam-macam dugaan. Bil ba'sa wad dharra. Wad dharra ini adalah Imam Tabari kata dari sudut kekurangan Allah bagi kat dia. Allah kecacatan pada tubuh badan dia. Diberi penyakit. Allah bagi kepada hamba dia. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengan Allah bagi benda ni kepada kita, kan, Allah uji kita ni, sepatutnya harapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya la'allahum yatadarra'un. Dengan mudah-mudahan dengan bila mana Allah uji dengan al-ba'sa wad dharra, maka di akhirnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengharapkan kita dengan rendah hatinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saat kita mungkin dengan hikmahnya PKP ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin sebelum ni kita kurang masa untuk membaca Al-Quran, maka kita jadikanlah kali ini
pandemik yang melanda hampir 2 tahun. Allah dah bagi setahun tu. Ini Allah sambung lagi hampir 2 tahun. Sejauh mana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita bangun awal malam kerana dengan ujian yang melanda kita sekarang ini, sejauh mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya kira antara bentuk yang mungkin kita perlu jadikan ia sebagai sandaran bahawa setiap apa yang kita perlu hadapi dia dengan penuh kesabaran, dengan rasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang diuji ini ada hikmahnya, yang mudah-mudahan kita doakan hikmah itu dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira dari bila kita mencerita tentang sabar ini, memang sifat sabar ini dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan sebagaimana saya kira hal ini jelas menunjukkan bahawa setiap musibah ini kita perlu hadapi dengan penuh kesabaran dan kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap mukmin itu akan menganggap apa yang baik, yang buruk ataupun yang baik itu menjadi kebaikan untuk diri dia, insya-Allah. Itu saja untuk apa yang untuk dikongsilah untuk penonton hari ini, insya-Allah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzan hafizahullah taala atas penjelasan ataupun perkongsian berkaitan dengan apa yang kita tanyakan kepada beliau hafizahullah taala sebentar tadi. Tuan-tuan rahmati Allah taala, sangat tepat ataupun sangat memberikan kesan kepada hati-hati kita, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Betapa sebagai mukmin tuan-tuan, kita pastinya kita berbeza dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya sebagai seorang mukmin ia mempunyai respon yang berbeza ataupun kita katakan interaksi ataupun macam mana kita hadapinya dengan keadaan yang berbeza dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita semua, insya-Allah dapat terus menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Reza Kamarudin hafizahullah Ta'ala, dan beliau juga merupakan di antara insan yang, bagi saya insan yang terpilih tuan-tuan, di antara mereka yang dipilih oleh Allah menguruskan jenazah dalam keadaan yang berbeza. Pastinya menguruskan jenazah dalam keadaan biasa dan juga dalam keadaan pandemik ni tuan-tuan merupakan satu bentuk keadaan yang berbeza. Kalau tuan-tuan lihat video yang kita kongsikan semasa awal tadi dan sebelum ni pun kita kongsikan macam mana pengalaman Ustaz Reza menguruskan jenazah COVID-19 dalam keadaan berpakaian, kita katakan satu bentuk pakaian khas bagi mereka yang menguruskan jenazah lah. Dan ia merupakan satu bentuk pengalaman yang bagi saya peribadi tuan-tuan, kita semua pun nampak ia merupakan satu bentuk pengalaman yang sangat bermanfaat. Dan mohon Ustaz untuk jelaskan apakah di antara perbezaan yang paling ketara tak kala kita menguruskan jenazah dalam keadaan yang biasa dan juga dalam keadaan pesakit COVID-19, dan pada masa yang sama sangat menarik juga gambar-gambar yang Ustaz kongsikan kepada kita semua. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Terima kasih Adinda Abu Mus'ab Umair, Ustaz Fauzan, teman-teman penonton yang dikasihi sekalian. Pertamanya, jenazah ni dia ada beberapa keadaan. Yang masyhur, yang biasa ialah jenazah yang kematian biasalah. Atas apa juga sebab kematian. Tapi body dia normal. Yang kedua, kita ada jenazah penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni pun macam-macam. Antara yang masyhur lah di kalangan kita ialah HIV. HIV ni pun dia sudah sedikit berbeza dengan pengurusan jenazah biasa. Ditambah pula dengan jenazah COVID-19 ni lagi luar biasa. Sangat luar biasa. Anda sendiri pun nak cerita pengalaman first time masuk ke bilik jenazah atau first time sampai ke bilik rumah mayat untuk nak uruskan jenazah tu. Anda sebelum ni keluar jenazah ni insya-Allah lah kebal lah. Tapi ini ada perasaan jugalah, perasaan bercampur baur. Ya. Yalah sebab
virus kan. Dia sesuatu yang memang mencuit hati jugalah kok mana pun. Jadi kalau kita jenazah biasa kalau kita uruskan semua maklum. Semua maklum. Itu yang nak cerita. Yang keduanya kalau jenazah penyakit berjangkit dan jenazah kritikal. Okey, kalau penyakit berjangkit sebelum ni macam HIV, pertama sekali pengurusan jenazah itu tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan daripada inspektor kesihatan. Itu nombor satu. Yang kedua, peralatan dia kena, tapi masa kalau HIV kita tak pakai PPE. Tak pakai PPE, itu beza dia. Cuma kita kena pakai sarung tangan 2 lapis, kena pakai apron plastik dan juga kita tak boleh sentuh body secara direct. Tetapi masih lagi boleh dimandikan. Mana kita boleh siram air kita, proses macam mana kita proses jenazah biasa. Tetapi bagi COVID-19 ini, dia memang luar biasa. Yalah, selama ni kita mengajar, kita bagi kursus pengurusan jenazah dalam kaedah-kaedah darurat. Kita mengajar sebelum ni, dalam kursus-kursus jenazah pun kita sebut sekiranya ada berlaku keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan jenazah itu tak perlu mandi, tak perlu dikafankan, hanya disolatkan saja. Nah, hari ini Allah Ta'ala bagi kita, tunjuk di depan mata. Bagaimana selama ini kita tak pernah menjangkakan. Cuma kalau sebelum ni pengalaman saya ialah yang kita tak mandikan, tak mandi hanya kafan kan, ialah jenazah mati lemas yang sudah reput memang tak boleh mandi. Memang kita tak mandikan. Kita terus kapan saja. Tapi ini mandi tidak. Jadi bukan kata tu nak sentuh body dia pun tak. Memang tak dibenarkan. HIV, jenazah penyakit-penyakit lain, HIV masih lagi kita sentuh dalam keadaan berlapik dan masih lagi kita mengguyurkan air di atas tubuh dia. Proses mandi macam biasa. Tetapi Allah takdirkan dalam hal ini seperti mana saudara kita di benua Afrika dan sebagainya yang kena Ebola. Jadi Majlis Muzakarah fatwa buat keputusan supaya jenazah COVID ini mesti diproses, dilakukan persis jenazah yang dijangkiti virus Ebola atau kaedah. Jadi mayat body tak disentuh. Sahabat semua. Sebab tu sebelum saya pergi jauh, saya nak nasihatkan para penonton yang ada kasih sekalian. Cukuplah buat degil. Cukuplah degil. Tak nak memberontak sangat. Orang suruh rumah, duduk di rumah. Kan stay at home, you must stay at home. Tak payah nak kedebe, nak pergi merentas negeri, nak balik kampung, nak ke mana. Saya bila dalam keadaan kita dah lihat keadaan itu, sahabat semua, bila seseorang tu dah dibawa ke hospital kerana dijangkiti corona ini, tak ada siapa daripada ahli waris yang dibenarkan menziarahi si pesakit di hospital hatta sehingga dia mati. Bahkan saat dia mati, ketika nak uruskan jenazahnya, hanya seorang sahaja wakil daripada ahli waris dibenarkan untuk melihat jenazah dalam proses pengecaman mayat. Seorang saja. Nampak tak? Dia memang tak boleh. Waris itu pun kalau mengikut prosedur SOP yang disediakan, waris itu pun dia hanya berada di hadapan pintu, di muka pintu bilik pengurusan jenazah saja. Dalam keadaan berpakaian PPE. Hanya beberapa minit. Sah itu ahli warisnya, dia kata betul sah, okey, baru kita proses. Bahkan sampai ke pengkebumian pun ahli waris tidak dibenarkan ramai-ramai datang untuk membantu ataupun proses untuk menyempurnakan pengkebumian pun tak dibenarkan. Hanya seorang sahaja ahli waris yang dibenarkan untuk membantu para petugas menguruskan pengkebumian jenazah. Adapun jenazah penyakit berjangkit yang lain dibenarkan. Tetapi tidak COVID.
Sebab itu hati-hati sahabat semua. Jangan kita kena protect diri kita, dan Allah Taala ingatkan kita wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu, letakkan dirimu dalam keadaan binasaan. Jangan. Sebab itu dia cukup menginsafkan saya dalam situasi pertama kali dulu, subhanallah, memang luar biasa, sangat luar biasa. Baik. Ada SOP yang saya mungkin nak kongsikan dengan antum semua yang perlu kita ingat. Ada rungutan mengatakan bahawa kenapa proses pengurusan jenazah COVID ni terlalu lambat. Kita nak bagi tahu bahawa di hospital, SOP di hospital, walaupun satu hospital tu menerima 10 atau kurang atau lebih daripada itu, kita kena ingat bahawa bilik mayat, bilik pengurusan jenazah di hospital berkongsi dengan jenazah biasa. Jadi forensik pun guna, apa pun dia selain pun guna. Jadi kita mendahulukan mereka, barulah jenazah COVID ini akan diuruskan selepas semua urusan jenazah biasa disempurnakan. Nampak? Selepas itu baru kita, kadang-kadang memang dia mengambil masa yang sangat lama. Dan kita tak boleh nak maklumkan kepada ahli waris jam berapa, pukul berapa secara tepat pengurusan jenazahnya akan dilakukan. Tak, dia terpaksa kena hold dan terpaksa kena tunggu. Terpaksa ikut queue. Ini memang luar biasa. Okey. Sebab itu kemudian jenazah COVID ini, kalau HIV, dia hanya kita tambah 1 lembaran plastik saja pada kapan yang pertama ataupun pada body itu saja. Tetapi COVID ini dia mesti menggunakan body bag. Bahkan dia ikut syarat SOP yang kita sempurnakan ialah 2 lapis body bag. Body bag tu pun 2 lapis. Kemudian dilapiskan dengan kain nylon yang putih. Kemudian dibalut apa dah bahasa yang mudah, yang lebih lunak didengar, dibungkus, dibalutlah kan. Kemudian masukkan dalam body bag 2 lapis. Diangkat, dibawa ke bilik pengurusan jenazah. Selepas melalui proses pengecaman, barulah kita dibenarkan untuk meneruskan proses menyempurnakan pengurusan jenazah tersebut. Okey. Kemudian, sahabat semua, jenazah COVID ni, ahli waris tak dibenarkan. Kemudian pengurusan jenazah pun tak boleh lebih daripada 4 orang. Dan lebih mendukacitakan, lebih sadis lagi, sahabat semua, ingat, kalau SOP yang disediakan, jenazahnya hanya dibenarkan solat 2 orang sahaja petugas. Sebab itu kena jaga diri baik. 2 orang sahaja petugas yang dibenarkan untuk solat. Kadang atau kalau petugas tu 3 orang, itulah. Tapi ikut SOP 2 orang. Rugi. Tetapi tapi dari sudut yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang lain kepada mereka, insya-Allah, seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 5 kelompok manusia yang akan mendapat mati syahid itu salah satunya ialah penyakit berjangkit. Dan mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka itu ganjaran syuhada, insya-Allah. Baik. 2 orang. Kemudian akan dikebumikan. Proses pengkebumian pun, sahabat semua, di peringkat awal kita tidak akan maklumkan kepada ahli waris di mana jenazah itu akan dikebumikan. Kalau contoh di Negeri Selangor, alhamdulillah, di Negeri Selangor kami daripada tim Amal Value Organisation ataupun AVO kerjasama dengan tim Fardu Kifayah dan juga mendapat autoriti daripada Jabatan Agama Islam Selangor dan juga daripada KKM. Cuma sebelum saya pergi jauh lagi, saya tertinggal tadi ialah proses pengurusan jenazah di hospital-hospital ni asalnya hanya dilakukan oleh pegawai KKM sahaja. Kemudian mereka itu dibantu oleh
NGO, macam kami lah, NGO. Jadi untuk memudah carakan pengurusan jenazah ini, maka NGO seperti kami lah yang akan ke depan untuk membantu melancarkan proses pengurusan jenazah. Dan na'udzubillah, kita kena berdoa Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka yang dijangkit ini segera sembuh insya-Allah. Baik. Dan kalau ikutkan kami kalau di Selangor, alhamdulillah dengan kerjasama daripada Jabatan Agama Islam Selangor, menerusi daripada perbincangan oleh tim leader kami dengan pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, Syed Saadah, pengarah JAIS, kita boleh kebumikan di mana sahaja dalam negeri Selangor di tanah perkuburan, dan telah pun diberikan kebenaran daripada Jabatan Agama Islam. Okey, poinnya ialah mengapa ahli waris tidak dimaklumkan lebih awal, kerana dibimbangi dan pernah berlaku ketika proses pengkebumian itu ahli waris ini merempuh masuk nak bantu, nak tolong semua. Jadi dia akan menimbulkan sedikit keributan dan ketegangan. Jadi oleh kerana itu selepas dikebumikan kita akan maklum bahawa jenazahnya akan dikebumikan di sekian. Untuk mengelakkan pelanggaran SOP yang kita bimbang nanti virus ini akan menular. Sebab itu proses kita pengurusan jenazah ini juga seperti yang kita sebutkan tadi, walaupun penyakit berjangkit yang lain seperti HIV, kita tak perlu pakai PPE pun. Tetapi dalam proses pengurusan jenazah COVID ni kita wajib pakai PPE. Ustaz Fauzan, Ustaz Abu Umair, panas woi. Panas kan? Panas. Sahabat semua, yang pakai kemudian mesti di sanitize sebelum dan selepas. Bahkan jenazah itu akan sentiasa disanitize. InsyaAllah kalau ada boleh antum boleh lihat di paparan di TFK punya website page, ataupun AVO Amal Valley Organization punya page, boleh lihat di sana bagaimana proses pengurusan COVID ini. Jadi Ustaz, TFK itu apa Ustaz? TFK? Tim Fardu Kifayah. Tim Fardu Kifayah. Tim Fardu Kifayah. Ustaz Azlan atau Abu Zinirah yang jadi leadnya. Baik. Jadi sahabat yang dikasihi sekalian, kalau ada apa lagi boleh tanya, boleh terus kepada soalan, mungkin kita boleh kongsikan. Jadi di peringkat kemudian saya cek balik kalau apa yang tertinggal. Prosedur lain tu kita patuhlah, tak masalah. Ini ahli waris, dan ahli waris kita minta supaya bertenang dan mendoakan supaya proses ini dapat dijalankan dengan baik. Kemudian tayamum, sahabat semua, memang luar biasa, sangat luar biasa. Walaupun kadang-kadang dia ada beberapa perkara yang kita mungkin kurang bersetuju, tapi inilah SOP yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita ketika menguruskan jenazah, kita akan menguruskan sebaik mungkin, dan memang sahabat semua, ini memang luar biasa lah, sangat luar biasa. Sangat Ustaz, luar biasa. Ya. Untuk solat jenazah tu keluarga boleh join sama untuk solat jenazah? Tak boleh. Petugas pun hanya dibenarkan 2 orang saja. Kalau SOP yang disediakan, petugas hanya dibenarkan 2 orang saja yang solatkan jenazah. Adapun kalau kami kadang-kadang kami bertiga tu, kami 3 orang dah teruskan, tapi memang tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Itu berdasarkan kepada SOP sediakan. Bahkan kadang-kadang kita nak mengambil kita berlaku ihsan kepada ahli waris, kita snapkanlah gambar jenazah yang terakhir untuk bagi kepada ahli keluarga yang lain lah. Itu sekadar itu saja. Nak datang dekat, nak ziarah, nak cium apatah lagi, memang tak. Kita sendiri pun, kami sendiri pun hanya akan buka sekali sahaja ketika proses pengecaman mayat oleh ahli waris. Jadi petugas akan buka, akan tunjuk kepada ahli waris, itulah benar atau tidak, sah atau tidak, itu ahli warisnya. Apabila mereka mengesahkan itu adalah ahli warisnya dan sah, maka kita terus tutup dan sempurnakan.
kita tidak akan buka lagi. Hatta sampai ke pengkebumian sekalipun. Selepas selesai urus jenazah tu, Ustaz, kena swab test semua ke? Tak. Tak perlu lah. Hanya sanitize lah. Sanitize full sanitize. Full sanitize. Kalau sempat nanti saya akan sharekan sekejap lagi kepada penganjur kaedah apa ni sanitize ini. Hatta dikubur pun balik jenazah dah pun dikebumi, kita nak balik pun kita kena sanitize lagi. Sebelum kita dah sanitize, kemudian selepas keluar beli mayat tu pun kita kena sanitize. Kita lebih banyaklah sebabnya kita menguruskan ni ya, terdedah dengan risiko. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada kami dan juga para petugas yang lain insya-Allah. Jadi doa daripada antum semua itulah yang kami sangat harapkan. Wallahu alam, saya ingat saya setakat ini dulu. Kalau ada sekiranya soalan tu kita akan menyusul kemudian insya-Allah. Kalau terkurang terlebih tu saya minta maaf dulu untuk first round ini. Wallahu alam. Kembali kepada moderator. Jazakumullah khairan Ustaz Reza atas penjelasan perkongsian pengalaman beliau menguruskan jenazah COVID-19 ni. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang Ustaz Reza sebutkan tadi, pastinya tatkala menguruskan jenazah ni mereka terdedah dengan virus ni tuan-tuan. Kita doakan mereka semua insya-Allah yang tengah berkorban bersama-sama dengan frontliners kita yang berada di luar sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan afiat kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjaran yang sewajarnya kepada mereka yang senantiasa bersedia berkorban berkhidmat untuk agama insya-Allah. Barakallahu fikum. Tuan-tuan, sangat menarik juga apa yang Ustaz kongsikan tadi, SOP, pengalaman-pengalaman, dan pastinya ia merupakan di antara bentuk ujian kita. Dan seperti mana yang Ustaz Fauzan sebutkan di awal tadi tuan-tuan, kadang mungkin sebab kita tak pernah mengalami pengalaman tersebut ataupun mungkin ahli keluarga kita yang terdekat tidak pernah mengalami keadaan tersebut. Mungkin kita tak berapa rasa sangat. Dan semua Allah pelihara kita. Tapi apabila kita tanyakan kepada mereka-mereka yang berpengalaman, bahkan mungkin keluarga yang sangat dekat dengan mereka yang Allah Ta'ala uji meninggal dunia tak kala musibah COVID-19 ni, ya Allah. Sangat sedih tuan-puan. Banyak benda yang kita tak dapat khidmat kepada jenazah dari sudut pengurusan jenazah, sehinggalah mereka ditanam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Allah berkati kita semua insya-Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz Reza. Tuan-puan, persoalan-persoalan yang tuan-puan nak tanyakan kepada Ustaz Reza, kepada Ustaz Fauzan, tuan-puan boleh tanyakan siap-siap insya-Allah di ruang komen kita di bawah. Setelah round kedua selesai, kita akan bacakan persoalan-persoalan yang tuan-puan tanyakan insya-Allah. Barakallahu fiik. Persoalan yang kedua, round kedua kepada Ustaz Fauzan, hafizahullah taala. Ustaz, hari ini dalam keadaan kita katakan seluruh dunia menghadapi ujian musibah COVID-19 ni, kita boleh katakan di antara perkara yang kita ralat ataupun malang yang masih terdapat juga di kalangan kita katakan ahli ilmu mungkin ya. Mungkin ada di antara para asatidzah yang mungkin terkenal masih berpendirian pada masa yang sama, bukanlah kita katakan pendirian tersebut untuk dirinya sendiri, tetapi disebarkan dalam bentuk video, dalam bentuk kuliah, dalam bentuk video-video pendek dekat media sosial mereka berkenaan tentang bahawa apa yang berlaku ni semua konspirasi dan sebagainya. Dan ia memberikan kesan kepada kita yang senantiasa berjuang, apatah lagi kepada frontliners yang berjuang untuk menyampaikan pesanan kepada masyarakat tuan-tuan. Perkara ini sangat memberikan kesan kepada kita. Mohon Ustaz berikan satu bentuk komentar ataupun pandangan, mungkin nasihat sekali kepada semua mereka, terutama mereka yang bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah, untuk kita hadapi keadaan seperti ini. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam Ustaz Sulaiman. Saya kira soalan ni mungkin soalan yang sentiasa berkisar dan sentiasa orang kata banyak dibincangkan sebelum ni pun tentang bagaimana kita lihat isu COVID, pandemik dikaitkan dengan konspirasi, dikaitkan dengan agenda-agenda Yahudi dan sebagainya. Dan bahkan ada dianjurkan forum di antara yang pro konspirasi ini dengan mereka yang menganggap ini semua mainan, bukannya realiti. Tapi bila saya rasa cukup dengan penjelasan Ustaz Reza tadi, kan, sudah cukup dengan penjelasan pengalaman yang dikongsi oleh Ustaz Reza. Kalau saya boleh katakan, apalah bodoh sangat kan, gila sangat orang ni nak berlakon sampai tahap takutnya orang sampai pakai PPE tu
hanya kerana benda ni hanya main-main. Bahkan yang paling tak logik sampai kata ini semua lakonan, ini semua sekadar just matter of flu sahaja. Kan, satu benda yang satu sikap yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kerana Muslim itu dia amat cermat dan berhati-hati dalam berkata-kata. Kita kena ingat bahawa inna sam'a wal fuada kullu ula inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita kena ingat apa yang kita cakap, apa yang kita dengarkan, apa yang kita kongsi itu semuanya akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang telah Ustaz Reza tadi berkongsi dengan kita, bagaimana periknya mereka yang secara orang kata live ataupun secara realitinya terlibat dalam ujian yang Allah berikan kepada mereka, iaitu ujian kematian COVID ni, kan. Bukan orang kata dia dah capai tahap mutawatir. Mana mungkin orang bersepakat untuk berbohong. Mana mungkin disebut mutawatir, mana mungkin orang bersepakat untuk berbohong dengan isu ini. Mana mungkin Muslim doctors yang bersepakat untuk menjadikan ini agenda, nak create ini sebagai pandemik. Itu satu benda yang tak masuk di akal. Bila mana kalau kita bercerita dengan para doktor, sempat saya pernah pun berdiskusi dengan doktor, bila kita sharing dengan diorang, dia kata sampaikan diorang risau kelompok-kelompok asatizah yang dinamakan agamawan ini membawa orang kata episod-episod sentiasa ingin menakutkan orang awam. Kan, mereka semua ini termasuk dalam kelompok yang dah sebagai ahlu zikr, mereka yang kita patut refer bila mana kita bercakap tentang ilmu yang bukan daripada bidang kita. Dan dalam hal ini saya kira banyak benda yang kalau kita lihat dalil umum pun jelas menunjukkan bahawa kita dituntut untuk menjaga diri kita. Kita dituntut untuk menjadikan apa yang wabak yang menimpa kita ini satu, kerana apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW pun berlaku. Wabak cuma wabak yang mungkin wujud pada zaman sebelum ini tak sama dengan wabak yang ada pada zaman sekarang. Dan Nabi memberi satu guideline yang ringkas dalam hadis Nabi, dalam hadis Bukhari yang selalu dibaca tentang isu kuarantin ini. Isu kuarantin ini, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu mendengar ta'un dalam satu negeri, satu tempat, fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. So itu adalah satu guideline yang Rasulullah SAW bagi kepada kita. Dan bila mereka mengaitkan isu COVID ni pula dengan isu rapatkan saf, isu tak pergi masjid, saya rasa hal ini tak perlu diulang banyak kali lah, kerana cukup dengan adanya kibar yang berada di bumi Hijaz yang sekarang ini merupakan ilmuwan yang tidak dapat dinafikan ketokohan mereka. Mereka telah tidak mudah tu sewenang-wenangnya mereka mengeluarkan fatwa sewenang-wenangnya. Tak mudah mereka hendak mengeluarkan fatwa yang mana fatwa mereka itu memberi kesan dari sudut mereka terpaksa meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan tak mudah. Tak mudah bila mana para ulama ini Dan Mana bang, kita buka. Buka dulu. Okey. Okey bang,
Teruslah Ustaz. Ni dengar ke? Sekejap. Ana dah baca dekat komen ni. Test. Okey, cuba Ustaz, cuba tu. Hello. Alright. Okay. So bila kita sebut soal konspirasi tadi, memang agak ralat, memang kita agak kecewa bila mana yang bergelar agamawan ni yang membawa mesej agama ini menceritakan sesuatu yang memberi keraguan kepada masyarakat. Kalau kita lihat pun ramai, saya semalam pun menghubungi saudara di kampung, masih ramai lagi orang-orang tua yang mungkin ada kemampuan membaca mesej WhatsApp ni. Mereka ni ditakuti dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak sahih berkenaan dengan COVID ni, berkenaan dengan vaksin, especially sekarang. Dengan kerajaan menggalakkan, encourage semua kita untuk vaksin, maka ramai yang membawa cerita yang pelik-pelik, dan termasuklah agamawan itu sekali. Dan saya ingin sentuh tentang bagaimana bila kita bercerita tentang mudarat ni, kita perlu bijak. Kita tak perlu hanya rasa semangat semata-mata tanpa kita memperhalusinya. Tanpa kita memperhalusinya dari sudut betul, benar. Kita cerita tentang pergi masjid. Kita cerita tentang, ada yang bawa kata, pergi shopping komplek boleh, tapi pergi masjid tak boleh. Tapi isu ni bergantung kepada diri sendiri. Bergantung kepada diri sendiri. Bila pergi ke shopping mall, saya rasa bagi siapa yang tidak menjaga jarak itu adalah masalah pada diri mereka sendiri. Tetapi bagi mereka yang menjadikan agama itu asas, maka apa yang difatwakan oleh mufti, apa yang dibincangkan oleh para ulama, maka mereka akan sentiasa, bahkan ini merupakan arahan daripada pemerintah, daripada sultan, maka itu jelas. Tidak perlu kita mengambil pendekatan untuk melawan pemerintah dalam hal ini, kerana bila mana sultan, bila mana hakim telah memutuskan, maka yarfa'ul khilaf, maka akan terangkat khilaf, itu jelas. Dan ini maka kita, kalau kita lihat dalam kaedah fiqh pun jelas menunjukkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah bahawa barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, bukan kita nak untuk cucuk vaksin ni, bukan kita nak untuk solat tidak rapat, ataupun bukan kita tidak mahu solat Jumaat, tapi kita dalam keadaan situasi yang keterpaksaan kita. Wala 'adin fala ithma 'alaih. Tidak ada, selagi mana kita tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa pada kita. Maka ini merupakan hal-hal yang patut kita pelajari. Bahkan dalam kaedah fiqh pun kita tahu bahawa dalam kaedah fiqh ini idza ta'arada mafsadatan, ia berlaku antara dua mafsadah, ru'iya a'dhahuma tararan birtikabi akhaffihima. Dalam Al-Ashbah wal Nadhair, Ibn Nujam mengatakan, menceritakan tentang kaedah ini, jelas bahawa kalau bertembung antara dua mafsadah yang bahaya, maka ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang paling ringan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Kalau berlakunya lawan banyak mudarat di antara mudarat yang lain, maka diambil mudarat yang paling ringan. Maka di sini kita dapat lihat bahawa mudarat, kita lihat mudarat untuk kita meninggalkan sunnah tadi, ataupun mengambil sesuatu yang mungkin orang duk bawa isu vaksin ini penggunaannya yang haram dan sebagainya. Tapi mudarat yang lebih besar adalah nyawa. Kita pun belajar dalam maqasid syariah, mudarat yang kita ambil mudarat yang paling ringan. Bahkan kalau berlaku di antara dua mudarat yang makruh, mafasid makruhah dengan mafasid muharramah, maka kita kena dahulukan mafasid dan makruh melebihi yang haram tadi. So sama juga kalau kita cerita tentang duk semangat tentang rapatkan saf. Walaupun di sana tidak ada ijma' yang mengatakan rapatkan saf ini wajib, tapi memelihara nyawa itu jelas dituntut, bahkan berada dalam maqasid syariah. Maka kita meninggalkan sesuatu mafsadah yang kecil, kita meninggalkan rapatkan saf itu, meninggalkan
solat jemaah ke masjid, ini merupakan benda-benda yang mungkin kita anggap ia kerosakan yang kecil. Sebab kita tak boleh pergi solat Jumaat, kita tak boleh rapatkan saf. Namun begitu, dalam keadaan kita menjaga mafsadah yang lebih besar, iaitu kita menjaga nyawa, kita menjaga keluarga kita, kita menjaga masyarakat daripada terlibat daripada hal ini. Dan jelas bahawa sekarang kita boleh katakan COVID ini real. Lately ni banyak berita-berita yang keluar bahawa ramai sekali mereka yang tiba-tiba mati dalam keadaan sudden death. Mati tiba-tiba bila mana ada yang sekarang ni dia dah tak boleh nak tahu simptom. Dia terus pergi ke lung, paru-paru, terus pergi kepada buah pinggang, dia tangkap semua bahagian. So ini menunjukkan bahawa penyakit ini bukan penyakit yang biasa. Dia penyakit yang menular yang boleh jelas meragut nyawa kita. Tidak bolehlah kita sama sekali mengucapkan sesuatu yang mungkin boleh menyentuh hati perasaan keluarga mangsa. Contoh kita kata berapa orang je mati, kan, daripada percentage tu how many of them yang mati. So kita ucapkan benda-benda yang tak sepatutnya kita ucap sebagai Muslim. Kita tak sepatutnya bila kita bercerita tentang hal ini, kita rasa kita dah cukup. Apalah sangat, kalau mati pun matilah, kan. Sesama je pun, orang mati pun kita kata alah ini semuanya mainan saja, angka ini dicipta. Saya agak tak boleh fikir dalam akal yang waras bagaimana seorang boleh kata figura ini ataupun numbers yang mereka dapat ini dalam KKM ini merupakan terfikir untuk mereka untuk mengatakan bahawa ini adalah mainan saja. Ini merupakan benda yang dicipta oleh kerajaan, oleh orang yang pro ataupun obses dengan konspirasi. Dan saya berharap, saya menyeru para agamawan, kita perlu bersatu, mereka yang bergelar agamawan ni, kita perlu bersatu dan berganding bahu untuk menolak dakwah-dakwah yang dibawa oleh agamawan lain yang tidak bertanggungjawab ini. Jelas mereka ini tidak mengikuti arahan pemerintah, yang saya kira jelas ahli sunnah wal jamaah tetap untuk taat dengan arahan pemerintah selagi mana arahan itu kekal ma'ruf dan tidak menyalahi maksiat. Maka kita perlu mengambil pendekatan bahawa tanggungjawab kita sebagai agamawan membantu pemerintah untuk menggalakkan ataupun menyampaikan sesuatu berita ini bahawa apa yang kita hadapi sekarang ini adalah sesuatu yang benar dan tidak timbul isu ia merupakan agenda Yahudi. Kalaulah benarnya ia pun daripada agenda Yahudi, maka kematian itu adalah benar. Adakah kita nak ambil hal ini sebagai sesuatu yang mudah bila mana ada orang mati? Ini walaulah nak kata Allah hantar kita pandemik ini hasil daripada tangan-tangan Yahudi, maka apa yang perlu kita deny-nya, kan? Adakah serangan-serangan mereka ini kita ambil rasa tak apalah, matilah. Ini bukan sikap kita untuk mati bunuh diri, kan? Untuk kita tidak mencari ikhtiar, untuk kita kalau tidak ada hadis yang Nabi sebut untuk jangan kamu masuk, jangan kamu keluar, maka tak perlu ada arahan tersebut. Kalaulah mereka menceritakan tentang hal konspirasi ini pun, kalaulah kita nak bersetuju sekalipun, tapi kematian yang berlaku, pendedahan yang berlaku ini merupakan sesuatu yang benar. Tidak ada kaitan berkenaan dengan ia merupakan ciptaan. Baru ni pun juga ada orang cakap bagi vaksin ni bagi orang kaya, orang yang buat vaksin banyak duit, orang yang buat ubat ni dapat macam-macam, kan. Macam-macam dia orang create lah. Tapi saya kira Allah sebenarnya dia buat satu benda ni berdasarkan apa yang dia aturkan. Kalau kita lihat hari ni pun dari sudut bisnes pun, mereka yang buat bisnes PPE, bisnes glove, kan, Food Panda misalnya, mungkin pada pengamatan, mungkin pada mereka sepanjang COVID ini berlaku, maka ini merupakan rahmat bagi mereka. Mereka untung banyak. Tapi itulah, dalam keadaan kita diuji, kita tak boleh melihat ini kita nak menuduh orang ni buat duit. Jadi kita bawa tanggapan-tanggapan, kita bawa cerita-cerita bahawa ini semua hasil pakatan diorang sebab mereka nak jual vaksin dan sebagainya. Saya rasa tuduhan tanpa bukti, tanpa bayinah yang jelas, maka ini satu sifat yang tidak bertanggungjawab, bukan attitude kita sebagai seorang Muslim. Bahkan kalau kita lihat
dalil yang umum. Kalau saya nak cerita terlalu banyak bila kita cerita tentang contoh tadi, orang-orang yang bangkit tentang konspirasi ni banyak mainkan isu tentang hal-hal tentang solat, hal-hal tentang pergi solat berjemaah, rapatkan saf, kan. Ini semua mereka mainkan isu ni. Saya tak rasa isu ni besar kerana banyak dalil-dalil yang menyebut Nabi menyuruh kita solat di rumah. Hanya sebab kerana hujan, hanya sebab kerana takut. Maka kita boleh bayangkan bagaimana jikalau wabak ini wujud pada zaman Nabi SAW. Wabak ini tidak dapat dilihat. Wabak yang dalam suasana kita dah ada teknologi pun, masih lagi para doktor, para ilmuwan masih lagi bertarung untuk menangani pandemik ini. So jadi saya nak kata, kalau kita tengok yang viral ni terlalu banyak. Orang Israel pun cakap ini pun konspirasi. Mungkin dia tuduh orang Islam buat corona ni. So benda ni tak pernah habis. So saya rasa kalau kita nak cerita tentang dalil, cerita tentang dalil rapat saf dan sebagainya, bagaimana orang tu pergi solat, yang paling kelakar mungkin soalan yang selalu ditanya, takut Allah ke takut COVID? Ini soalan yang selalu diajukanlah kepada para ustaz yang pro kepada isu, yang percaya bahawa COVID ini benar. Antum ni terlalu takutkan COVID ke takutkan Allah? So tadi kan Allah dah sebut al-khawf. Adakah takut itu tercela? Bila mana Allah sebut al-khawf, maka adalah takut kepada wabak dan kuman ini adalah ia menjadi satu benda yang hina kepada kita sebagai orang Islam. Sudah semestinya tidak. Takut itu adalah sifat yang mana Allah sebut. Wala nabluwannakum bisyai'. Allah akan uji kita. Allah akan uji kita dengan keadaan ini, dengan rasa takut. Maka ini sebahagian daripada ketakutan yang kita hadapi. Tidaklah kita mengatakan ketakutan itu semata-mata kita letakkan semuanya kepada COVID. Tidak. Kita tak percaya bahawa ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita baca ayat-ayat tadi. Tidak berlaku sesuatu pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, kita ada peluang untuk kita berikhtiar. Kita punya peluang untuk daripada bertemu dengan takdir ini dengan mencari takdir yang lain. Sebagaimana Umar yang mengatakan bahawa dia bukan lari daripada medan perang, tapi dia mengelak daripada takdir itu dan mencari takdir yang lain. Jadi ini jelas bahawa bila kita nak cerita tentang bahkan kita pun ada dalil secara umum yang jelas untuk kita berfikir, kita exercise kita punya minda, brain kita bagi aktif sikit bila kita cerita tentang bila buat satu syariat, kita tinggalkan syariat yang lain. Kita lupa bahawa kaedah menjaga agama dengan menjaga nyawa itu bila bertembung, maka kita dibolehkan untuk kita dahulukan untuk menjaga nyawa. Kerana nyawa ini ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibagi kita untuk menjaga nyawa kita itu. Bukan sebenarnya. Sebab tu kita dilarang untuk membunuh diri. Kita dilarang untuk membunuh diri kerana ia merupakan Allah bagi kita amanah untuk menjaga jiwa kita, menjaga diri kita. Dan hadis lain banyak, la darara wala dirar dan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu letak diri kamu di dalam kebinasaan. Dalam bab nak solat pula, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bila mana kita hendak solat, apa benda yang kita tak mampu, kita dituntut untuk melakukan apa yang kita mampu. Bila mana kita disuruh, maka fa'tu minhu mastata'tum. Bila mana kita disuruh sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka datangilah, buatlah apa yang mampu untuk yang kita mampulah. Kerana kita ni ada orang kata kekangan, kita ada kelemahan, kita ada keuzuran, dan ini termasuk dalam keuzuran dan ittifaq, bahkan saya boleh katakan ijma' para ulama ahli sunnah bahawa hal-hal berkaitan dengan rukhsah berkenaan dengan COVID ini sudah mencapai ijma' pada ulama semasa. Kalau ada pun yang syaz, kalau ada pun ulama yang bangkit pun ulama-ulama yang terpencil ataupun agamawan yang majhul, yang tidak dikenali, maka mana mungkin kita mendahulukan pandangan-pandangan yang minoriti, pandangan-pandangan yang majhul dan tidak dikenali daripada kita
meninggalkan pandangan-pandangan jelas daripada ilmuwan-ilmuwan yang hebat, masyayikh-masyayikh yang hebat yang telah pun membuat kajian, yang telah pun menyelusuri Al-Quran dengan Sunnah sebelum mereka mengeluarkan sesuatu fatwa dan hukum. Saya percaya mereka sehabis daya mereka, sebelum mereka mengeluarkan fatwa, mereka akan melakukan kajian. Bahkan mereka menulis makalah-makalah yang ringkas, makalah-makalah yang khusus berkenaan dengan corona. Bagaimana menghadapi wabak, bagaimana sikap sebagai Muslim, bagaimana kita menghadapi corak baru dalam kita melakukan ibadah. Bukan kita melakukan ibadah yang baru, kita melakukan sesuatu ibadah berdasarkan kapasiti kita menjaga nyawa, yang mana ia merupakan tanggungjawab kita sebagai Muslim untuk mempertahankan nyawa kita, dan juga semestinya ini merupakan hal yang perlu kita ingatkan untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas komentar ataupun nasihat-nasihat yang disampaikan sebentar tadi. Ya, maka kita katakan tuan-tuan rahmati Allah, kita sebarkan nasihat-nasihat tersebut. Pada masa yang sama, apa yang kita boleh kongsikan daripada apa yang Ustaz sebutkan tadi, ia merupakan satu bentuk realiti tuan-tuan. Dan kalau kita boleh dengar hari ini pun kita katakan COVID is real, satu bentuk kenyataan yang memang telah disebarkan, kita pun selalu sebut. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang Ustaz Fauzal sebutkan kali tuan-puan. Walaupun kita katakan memang apa yang berlaku ni mungkin perancangan Yahudi pun, tapi kematian tu satu bentuk kenyataan. Naam sahih. Tuan-puan, berapa ramai orang mati hari ini ya Allah sebab COVID-19. Yang paling terdekat pun di antaranya Sahibus Samahah Mufti Perak tuan-puan ni, rahimahullahu taala. Betul. Sahih. Yang wafat disebabkan COVID-19. Dan mungkin kita boleh katakan pada asatidzah kita, kadang orang ni mungkin disebabkan dia tak diuji lagi kot. Ataupun mungkin keluarga-keluarga dia mungkin tak pernah lagi kena COVID-19 ni. So dia tak rasa apa sangat. So dia kata tak ada apa. Takkan kita nak kata mereka yang telah meninggal dunia ni tuan-puan, ya Allah mereka berlakon dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Mai dulu bilik mayat tengok. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz. Satu nasihat, satu bentuk perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga Allah berkati kita semua tuan-puan, dan kita sampaikan kepada rakan-rakan kita, keluarga kita, untuk sama-sama kita terus menjaga diri kita insya-Allah. Dan ia merupakan satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, persoalan yang kedua, round yang terakhir kita tanyakan persoalan kepada Fadil Ustaz Reza sebagai satu bentuk kita katakan yang seterusnya daripada round yang pertama tadi. Ustaz, bila Ustaz kongsikan berkaitan dengan SOP yang ulil amri kita tentukan tak kala kita menguruskan jenazah, nak cam mayat pun seorang sahaja boleh, kemudian menguruskan mayat hanya 3 orang, kemudian solat pun hanya 3 orang, ya, tanam sampai ke tanam pun daripada jarak jauh, ya, qadarallahu ma syafa'an. Saya pun sebelum PKP ni Ustaz, untuk makluman, saya pun ada keluarga terdekat juga meninggal dunia. Cuma alhamdulillah ia bukan di antara kita katakan mayat COVID-19. So dia tak adalah kita terasa sangat tu. Tapi still rasa juga bila mana kita kata apa Ustaz, semasa kita nak salat jenazah ketika itulah, SOP ketika itu hanya dibenarkan 10 orang sahaja. Kemudian nak uruskan mayat pun memang tak boleh dengan SOP tertentulah. Hatta nak pergi ke kuburan pun 10 orang. Keluarga yang lain nak tengok daripada jauh pun tak boleh Ustaz. Dan pastinya tu dalam keadaan itu pun kita sebagai keluarga kita rasa ya Allah, kan, rasa berat. Apatah lagi bila kita dengar perkongsian Ustaz Reza tadi berkenaan tentang jenazah COVID-19 ni lagilah. Pasti kita akan merasa sedih, merasa ya Allah sangat bersalah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tak kali kita merasa kesedihan tersebut Ustaz, apa nasihat untuk mereka, kita semualah secara umumnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Pertamanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un syahadatu likulli muslim. Bukhari dan Muslim. At-ta'un syahadatu likulli muslim. Ta'un atau penyakit berjangkit atau wabak ini penyebab kepada syahidnya setiap daripada orang muslim. Nampak tak? Pertama sekali ialah itu. Saya nak kongsikan bahawa jangan la takhaf wa la tahzan, jangan kecewa sangat. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni banyak. Kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara
hikmah yang terselindung daripada wabak ini ialah Allah Subhanahu wa taala nak memberikan pengampunan, muhtasib, ihtisaban. Dengan syarat kita sabar, kita redha dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk merawat dan menjauhkan diri daripada terkena dengan jangkitan wabak. Kita maklum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalau satu tempat itu terkena wabak dalam qaryah, dalam kawasan itu, orang dalam tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk. Itu SOP yang telah ditetap dan telah disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada kita orang Islam sebenarnya tak perlu ragu pun isu ni. Kita kena sami'na wa ata'na, selesai. Kita kena jaga sampai kepada lockdown 2.0 dan sebagainya. Dia memang menyusahkan lah, sangat menyusahkan. Tapi dia menuntut kepada kesabaran. Baik, saya tak ulas panjang itu. Sahabat yang kesediaan, balik kepada pengurusan jenazah ni tadi. Dalam situasi pandemik ini, dalam suasana pandemik ini, kita berhadapan dengan kesukaran yang pelbagai. Hatta pengurusan jenazah biasa pun kita terpaksa ikut SOP persis macam kita nak uruskan jenazah, macam Ustaz Sulaiman sebutkan tadi. Tak boleh ramai masuk. Jadi kepada teman-teman di luar sana, bila berlaku saja kematian ahli keluarga anda akibat daripada jangkitan virus COVID-19 ini, serahkan urusan ini kepada mereka yang berautoriti, serahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Jadi pihak KKM pun mereka menggunakan akta tertentu supaya jenazah ini tidak boleh diuruskan oleh ahli waris dan keluarganya. Jadi ini kena sabarlah. Jadi kepada ahli waris, antum kena bersabar dan iringkan doa sebanyaknya. Kita tak mampu, dalam keadaan kita tak mampu nak membantu memberikan khidmat yang terakhir, walaupun dia itu ayah, walaupun dia itu ibu, walaupun dia itu anak kepada kita, adik-beradik dan sebagainya, kita tak mungkin untuk dibenarkan membantu mereka, tetapi kita masih lagi boleh membantu mereka dengan doa. Sahabat, dalam suasana atau pandemik ini, seakan tidak ada lagi kuasa yang mampu untuk membantu kita. Hatta vaksin pun tidak 100% boleh membantu kita untuk mencegah diri kita daripada terkena virus ini. Yang ada kuasa sekadar setakat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak saya dan anda semua gunakan peluang ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita dah sebagai makhluk, sebagai hamba ini nak melawan COVID yang melanda seluruh dunia. Kalau antum lihat, baca sejarah penularan wabak-wabak dalam sejarah dunia, inilah pertama kali satu wabak yang merebak ke seluruh dunia. Ebola ada wilayah tertentu, H1N1 ada tertentu, SARS ada tertentu, ada lokaliti tertentu, tapi COVID ini seluruh dunia kena. Jadi walaupun kita lihat pelbagai kenyataan di peringkat WHO dan sebagainya, abaikan itu, kita sebagai seorang Muslim, kita ada satu lagi senjata dan kekuatan yang kita terlupa nak guna. Doa, tuan-tuan. Tidak ada perkataan lain. Bahkan kalau kita singkat apa yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, bertawassul dengan amalan baik kita untuk kita terhindar daripada wabak ini. Sahabat semua, kalau anda berada di posisi kami pada pengurus jenazah ini, anda tentunya menginsafi situasi ini. Sangat. Seperti mana saya ceritakan awal dulu, pengalaman pertama pun saya berdebar. Padahal kita ni kalau dengan mayat, sejarah saya mengurusan jenazah ini, daripada ada muka sampai tak ada muka, daripada ada kaki tangan semua sampai tak ada pun kita sanggup, kita boleh, kita kuat.
Tapi mungkin faktor usia, mungkin sebab wabak ini, mungkin sebab tak nampak, dan kita pun tak tahu kita ini sama ada kita pembawa ke kita dijangkiti, kita tak tahu. Bahkan varian yang ada ni pun seperti disebut oleh Ketua Pengarah KKM pun sangat bahaya. Jadi Allah alam, kita bukan takutkan wabak itu semata-mata, tetapi kita nak protect diri kita. Sedangkan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila Allah sebut wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ini perintah. Jangan campakkan dirimu ke arah ke tempat ataupun ke arah kebinasaan. Dah tahu dah kalau langgar SOP, tak pakai mask, berada di luar, tak jaga penjarakan dan sebagainya, akan mengakibatkan kita ini mudah terdedah dengan jangkitan. Mengapa kita nak dedah? Sedangkan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Jadi sahabat semua, saya boleh akhirnya saya nak ceritakan kepada antum bahawa bila kita mengharapkan, semua kita berdoakan, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar mati kita ni mati dalam keadaan yang baik, pengakhiran yang baik. Dia tak mau pengakhiran kita pengakhiran yang tidak baik. Jadi wallahu alam, COVID-19 ini juga bagi meredakan situasi, Nabi SAW melangkaui batas zaman dan batas masa. Nabi peringatkan dengan kepada kita, at-ta'un asyhadatu likulli muslim. Jadi ini mungkin motivasi indah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam situasi-situasi lain yang disebutkan dalam hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan kepada kita betapa bila seseorang yang tetap tinggal di negerinya tidak lari. Sahabat semua, merentas negeri ni dia ada istilah-istilah kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang diceritakan kepada kita. Patutnya hadis ini kita share lama dah. Bila wabak berlaku dalam satu tempat, jadi orang dalam tempat tidak keluar atau melarikan diri. Orang melarikan diri seumpama orang yang lari daripada menjaga perbatasan. Ini mendapat landak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan orang yang duduk dalam kawasan itu, mereka akan seperti mendapat pahala menjaga perbatasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat saja. Dengan syarat ialah kita menerima situasi ini dengan sabar dan ihtisab, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala nak dapat kena sabar. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang mereka telah diuji dengan jangkitan dan sebagainya, bersabarlah, kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pun sebenarnya dah dua kali kena kuarantin. Cuma alhamdulillah setakat ini alhamdulillah dengan berkat doa dan kawan-kawan semua, alhamdulillah kami semua didapati negatif. Tapi kita mengambil tanggungjawab untuk kuarantin sendiri. Jadi teruskan itu. Jadi tidak ada lain nasihat saya kepada anda semua, bila sudah sampai ke bilik jenazah, ahli keluarga sudah sampai, kita sudah hilang. Kita sudah tidak boleh berbakti kepada mereka nak menguruskan jenazah. Kalau dia adalah ayah ibu kita sudah tidak boleh berbakti kepada mereka, memberikan perkhidmatan terakhir kepada mereka. Kita tak boleh nak bantu mereka menguruskan jenazah mereka sampai ke liang lahat. Kita tak boleh, kita hilang. Kita sudah hilang kelayakan itu. Dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita mampu untuk memberikan perkhidmatan itu, tetapi suasana tidak mengizinkan kita untuk melakukan perkhidmatan terbaik kepada ahli waris kita yang meninggal dunia, melainkan doa. Nasihat saya ialah banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala dengar doa mereka. Berdoalah. Ini tanggungjawab kita semua. So kalau duk berbalah masalah konspirasi, tak konspirasi, masalah vaksin, tak vaksin ni, sampai bila nak selesai? Bagi saya mudah. Yang nak ambil. Yang tak nak ambil sudah. Yang tak nak ambil, jangan nak meracun pemikiran orang yang nak ambil. Yang orang nak ambil, jangan pelecehkan orang tak ambil. Mudah. Sebab dia bahayakan orang lain, Ustaz. Itu kita sebut tadi. Kalau dah tak nak ambil, cukup diri anda tak nak ambil. Jangan meracuni pemikiran orang lain untuk tak ambil. Dah sampai jenazah, anda sudah hilang nikmat jenazah yang kita maklum, pengurusan itu sudah tidak ada, baru kita tahu. Sudah terlambat pada ketika itu. Kalau berlaku kepada diri kita, tak apa pasal kita yang dah mati. Kalau berlaku pada ahli waris yang lain, akibat kedegilan kita. Tepuk dada tanya iman, sahabat. Tepuk dada tanya
kita punya iman. Wallahu alam. Ini situasi-situasi ini jadi ini memang dia menguji kesabaran kita, dan bersabarlah. Fattakullah mastata'tum. Tetap mana? Jadi kita setakat inilah, saya rasa saya tidak ada apa lagi nak kongsikan. Cuma pengalaman saya mengajar saya dan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, patuh SOP supaya tidak wabak ini tidak jangkit. Dan kita bimbang satu kenyataan, bimbang viral ini dia semakin kuat, dia semakin membiak dan semakin mengganas. Kalau kita sangat bimbang, na'udzubillah min dzalik, kita mohon berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya cukuplah kaedah dia merebak setakat ini. Jangan sampai airborne pula, jangan sampai pembawaan udara pula boleh menjangkiti orang lain. Ini sangat bahaya ini. Jadi kita tidak ada lain melainkan bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan anda semua bertanggungjawab. Setiap daripada kita bertanggungjawab untuk minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tuan moderator, sahabat-sahabat kalian yang lain, para penonton, teman-teman yang di luar sana, last akhir kalam nak sebut patuh SOP, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta satu benda lagi, tuan moderator, saya nak lupa nak sebut ialah dalam pandemik ni kita banyak sebenarnya sunnah-sunnah Nabi yang kadang kita tak tahu telah dihidupkan, kan? Beberapa sunnah Nabi SAW saya suka dalam situasi itu kita bahas sekarang dalam bab yang lain dah, insyaAllah. Wallahu alam, minta maaf terlebih terkurang, terlanjur bahasa dan sebagainya. Jadi patuh SOP, taat pemerintah, ambil vaksin. Tak nak ambil, duduk diam-diam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz Riza atas perkongsian nasihat sebentar tadi. Tuan-tuan rahmati Allah, ala kulli hal betapa pentingnya untuk kita praktikkan sabar ketika ini, apatah lagi dalam menghadapi keadaan pandemik COVID-19 ni yang begitu menguji kesabaran kita semua. Dan pastinya semua daripada kita diuji dalam apa jua bentuk ujian. Dan kadang insan apabila mereka berbicara berkaitan tentang ujian, kadang mereka memahami ujian itu hanya dalam bentuk kemiskinan, kesusahan. Sedangkan apa juga keadaan kita, sebenarnya ia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagaimana untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair kepada kedua ahli panel kita pada malam ni. Tuan-puan rahmati Allah, persoalan-persoalan saya rasa tuan-puan tak ada tanya persoalan pada malam ni. Saya rasa semua clear dengan apa yang disampaikan oleh ahli panel kita. Alhamdulillah. Mungkin sebagai satu bentuk penutup ataupun kesimpulan pertemuan kita pada malam ni, saya berikan mungkin 2-3 minit kepada kedua ahli panel, kata-kata akhir kita sebelum kita tamatkan pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah. Jazakumullah khair. Silakan Ustaz. Ustaz Fauzan dulu, silakan. Okey, alhamdulillah, syukur kita sampai ke penghujungnya. Dan Masya Allah, satu yang amat menarik yang saya dapat perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Reza, bagaimana ujian yang berat bagi ahli keluarga yang menghadapi situasi menguruskan ataupun bagaimana ahli keluarga mereka terlibat dengan masa COVID ni. Sebagai mungkin nasihat terakhir, saya ingin membawa kalam asar daripada Ali yang mana Imam Ibn Qayyim menyebutnya dalam Ad-Da' wa Dawa, yang mana kata Ali radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi taubatin. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak turunnya wabak, Allah tidak akan turunnya wabak melainkan kerana dosa yang dilakukan oleh kita semua. Wala rufi'a illa bi taubatin. Maka tidak akan diangkat ia melainkan dengan bertaubah. Maka saya menyeru juga bahawa mudah-mudahan dengan ujian yang ada ini kita akan berbanyakkan istighfar, agar Allah angkat wabak ini daripada bumi Malaysia khususnya. Dan kita doakan yang terbaik untuk negara kita lah, insya-Allah. Dan begitu juga saya mungkin boleh kongsikan di antara hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, ajaban li amri mu'min, adalah satu benda yang ajaib bagi seorang mukmin ni, inna amrahu kullahu khair,
Semua benda yang menimpa dia, urusannya semuanya baik baginya. Walaysa zaka li ahadin illa al-mu'min. Dia benda-benda yang menimpa dia, in asabatahu sarra syakar. Bila dia ditimpa benda-benda yang musibah yang hebat bagi dia pun, dia bersyukur. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka jadilah musibah itu sesuatu yang baik bagi dia. Wa in asabahu bathu darra, dan ditimpa baginya darra, benda yang kesusahan juga. Dan kalau dia menampak kegembiraan, maka dia akan sabar. Fakana khairan lah, maka dia akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang menimpa dia, dia akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian COVID ini, marilah kita membaca doa yang selalu diajar oleh Nabi bila mana ujian ini tidak menimpa kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW ajar, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalak bihi wa faddalni ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan kita daripada apa yang dia timpakan kepada orang yang berada di depan kita. Dan Allah lebihkan apa yang ada pada kita ini dengan kesihatan, dan mudah-mudahan Allah beri kesihatan pada kita, insya-Allah. Allah berikan afiah kepada kita, dan dalam suasana Allah beri afiah kepada kita, marilah kita bersama-sama bantu orang ataupun para frontliner yang bersusah payah, termasuk Ustaz Reza yang mana susah nak cari orang yang mungkin sanggup pakai PPE kan untuk menyelesaikan jenazah ini. Barakallahu fikum, dan mudah-mudahan Allah angkatlah wabak ini secepat mungkin. Banyaklah kita beristighfar, mudah-mudahan benda atau wabak ini akan berlalu pergi seberapa segera yang mungkin, insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Fauzan, jazakallahu khairan. Ustaz Reza, silakan. Saya nak akhirnya nak sebut hadis daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bercerita ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang penyakit yang menimpa kami ini. Apa yang kami peroleh kerananya? Penyakit yang menimpa kami ini, apa yang kami dapat? Respon Nabi SAW, Nabi kata, pengampunan dosa-dosa kami. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, walaupun penyakit itu sedikit, Ubay bin Ka'ab menyampuk Nabi SAW, walaupun penyakit itu sedikit, kata Nabi SAW, bahkan sekalipun penyakit, sekalipun sekalipun duri menyucuk kamu, yang lebih kecil daripada itu, mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dalam pandemik yang sedemikian ini, kita kena redha dan bersabar dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua, saya on behalf Amal Valley Organisation ataupun AVO dan juga tim Fardu Kifayah, alhamdulillah kami, untuk makluman sahabat-sahabat di luar sana, kami bergerak menguruskan jenazah ini dan memberikan perkhidmatan percuma kepada jenazah yang kami uruskan. Tidak mengenakan satu sen pun bayaran kepada mereka. Semua kos kita tanggung. Kalau antum nak tahu, PPE saja harga dia RM50 satu set. Ini lebih murah. Sekarang lebih murah. Kalau peringkat awal dulu, dia boleh pergi RM100 ke RM150 satu set. Itu semua import lah. Tapi sekarang dah ada. Kemudian kami juga memberikan selengkapnya dengan PPE yang dipakai oleh para petugas, dengan kain kapan, kos pengangkutan dan pengkebumian. Itu kami di AVO, di Amal Valley Organisation dan juga tim Fardu Kifayah, kami memberikan servis ini percuma kepada ahli waris yang lainnya. Jadi ahli waris tak perlu bayar satu sen pun kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita semua. Cuma pada kesempatan ini saya bagi pihak tim ini mungkin
nak mengajak anda semua di luar sana berkongsi pahala jariah bersama kami. Jadi antum menyalurkan sumbangan kepada kepada akaun TFK, Tim Fardu Kifayah, dan kami akan lunaskan kerjanya. Jadi kita sama-sama menjana pahala. Jadi modalnya daripada antum, daripada anda semua, kerjanya daripada kami. Mungkin pihak penganjur boleh viralkan seketika nombor akaun yang telah saya bagikan kepada admin tadi. Jadi mungkin jadi inilah kesempatan yang terbaik. Jadi kita semua boleh berperanan. Jadi kita semua boleh peranan. Antum dengan peranan antum memberikan dana kepada kami, dan kami akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi insya-Allah besok kita bangkit di hari mahsyar, esok kita masing-masing ada saham, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi itulah kami akan lakukan secara percuma semuanya, insya-Allah. Jadi kos-kos itu akan ditanggung oleh para penaja. Jadi saya nak jemput sahabat-sahabat di luar sana untuk bersama-sama dengan kami. Jadi bolehlah salurkan sumbangan anda seberapa ikhlas anda semua. Jadi dengan dana itulah kita nak belikan PPE, set PPE. Set PPE pun kita dah ada penaja juga sebenarnya. Tapi untuk kemudian kos-kos pengurusan yang lain. Cuma kos pengkebumian kadang-kadang kita ada sedikit renyah lah berhadapan dengan ragam daripada pihak pengurusan. Tapi alhamdulillah saya dah diberitahu tadi, Sahibus Saadah Datuk Pengarah Jais telah pun memberikan jaminan supaya semua tanah kubur dalam negeri Selangor ini dapat kita guna pakai sebaik mungkin dengan bantuan ahli karya. Jadi kalau itu berlaku, maknanya kita boleh kurangkan kos pengurusan itu, sebab bukan kami yang nguruskan, sebab kos kebumian nak korek kubur, nak siapkan itu bukan bidang kuasa kami, dan bukan kami yang lakukan. Kami hanya servisnya ialah menguruskan jenazah daripada mandi kapan solat sampai ke tanah penguburan. Kemudian di tanah kubur itu diuruskan oleh karya masing-masing. Jadi insya-Allah kita juga, saya bagi pihak LBO, bagi pihak tim TFK mengucapkan jazakallahu khairan kepada Sahibus Saadah Datuk Pengarah Jais dan Jabatan Negara Islam Selangor secara seluruhnya kerana turut bersama menjayakan program ini, dan juga tidak terhingga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kerana memberi ruang dan peluang untuk kami memberikan khidmat ini. Jadi saya juga membuka ruang ini kepada anda semua untuk memberikan sumbangan untuk kami meneruskan agenda kerja baik ini, insya-Allah, amal soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menilainya sebagai amal soleh untuk kita bersama. Jadi anda dan saya semua kita menjadi melakukan sesuatu yang terbaik selagi hayat di kandang badan, insya-Allah. Dalam masa yang sama juga kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa diselamatkan daripada ancaman wabak ini, kita dan ahli keluarga serta sahabat serta masyarakat kita. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz Rizah atas perkataan-perkataan terakhir dan perkongsian berkaitan tentang rakan-rakan kita dekat tim Fardu Kifayah, tim TFK, dan dah dilampirkan oleh kita punya rakan Tuan Haji Syaril Haji Omar. Nombor akaun dekat situ tuan-puan boleh berikan sumbangan kepada rakan-rakan kita dekat TFK. Semoga Allah Ta'ala memberkati usaha kalian, memudahkan segala urusan kalian, memberikan afiah, dan secara umumnya seluruh pejuang-pejuang frontliners yang sedang berjuang untuk menghadapi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, insya-Allah. Jazakumullah khairan tuan-puan atas perhatian tuan-puan. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada kedua ahli panel kita sebab sudi bersama dengan kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan bertemu dalam sesi-sesi yang akan datang. Kami daripada Akademi Sunnah mengucapkan jazakumullah khairan kepada tuan-puan juga yang bersama dengan kita pada malam ni. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam ni tuan-puan, kita war-warkan satu program khas berkaitan dengan Universiti Islam Madinah yang dianjurkan oleh Akademi Sunnah yang berjudul Madinah Dari Sini Aku Datang, yang akan diadakan pada hari Khamis ni, insya-Allah 3 Jun pada pukul 9 malam, yang menampilkan panel-panel yang keseluruhannya merupakan alumni Universiti Islam Madinah. Di antaranya adalah Datuk Dr. Fathul Bari, dan sebelum tu tetamu istimewa daripada Indonesia, Al-Fadhil Ustazuna Dr. Firanda Andirja Hafizahullah, kemudian Dr. Kamilin Jamilin,
kemudian Al-Fadhil Ustaz Usamah Radhi hafizahumullah taala, dan juga tetamu jemputan yang dijemput khas oleh Akademi Sunnah Profesor Dr. Mahmud Abdul Rahman Qadah hafizahullah taala, yang merupakan Sekretari General of the Islamic University Senate Madinah Saudi Arabia, yang merupakan di antara warga Malaysia yang telah berkhidmat dekat bumi Saudi Haramain selama 30 tahun. Betul Ustaz Fauzan ni? Ya, betul. Tuan-puan boleh bersama-sama dengan kita dekat Akademi Sunnah insya-Allah pada hari Khamis ni. Tuan-puan war-warkan. Pada masa yang sama kita juga elankan insya-Allah akan ada daurah khas pada 27 Jun 2021 insya-Allah pada hari Ahad hujung bulan ni. Daurah khas berkaitan tentang 4 kaedah memahami syirik, Syara' al-Qawaid al-Arba' yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Asri Sabri hafizahullah taala. Dan pada masa yang sama tuan-tuan rahmati Allah, kita boleh terus bersama dengan kuliah-kuliah berkala yang dianjurkan oleh Akademi Sunnah, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha penganjur ni. Pada masa yang sama, kesemua tuan-puan yang senantiasa memberikan sokongan kepada kita. Jazakumullah khairan ala husni istima'akum. Terima kasih kepada ahli panel kita. Terima kasih kepada tuan-puan. Terima kasih kepada penganjur kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang bermanfaat pada malam ini. Yang paling penting adalah macam mana untuk kita usahakan untuk sama-sama ambil i'tibar, kita amal dan sampaikan insya-Allah. Jazakumullah khairan tuan-puan. Barakallahu fikum. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.